Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Penyediaan infrastruktur awam berkualiti membantu negara mencapai taraf hidup berkualiti tinggi. Keramahan penduduk dan keindahan alam sekitar memberikan pengalaman luar biasa bagi pelancong yang singgah ke negara ini. Umat Islam diseru untuk menggunakan segala nikmat yang diberikan termasuk tenaga, harta, masa dan kelebihan lain dalam usaha lebih mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati pengisian tazkirah mensyukuri nikmat Hari Kebangsaan semasa program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-77 dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Fuad bin Matahir, penolong pegawai perkembangan agama, juga menyentuh mengenai sumbangan rakyat yang diperlukan dalam menjayakan wawasan Brunei 2035. Program juga disertai jemaah dari 101 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara serta guru agama di bawah Jabatan Pengajian Islam dan Persatuan Melayu Kriam Pesaka. Juga menyertai para pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-11. Makmur masyarakatnya, makmur pendidikannya, ekonominya dan sebagainya. Apa yang Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan sembahyang fardu Maghrib dan Isyak berjemaah, membaca surah Yasin dan doa khas sempena nisfu Sya'ban bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Majlis akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin. Sehubungan dengan itu, orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir ke masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara pada hari Selasa 7 Mac 2023 pukul 6 petang. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Pengkalan Batu Daerah Brunei dan Muara diadakan hari ini menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi Muda Alih e-Undi PMKK telah pun bermula pada Jumaat lalu. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan Penghulu Mukim Pengkalan Batu Awang Haji Arfan bin Haji Yusof Muhammad Yusof berusia 51 tahun. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Hasil keputusan keseluruhan pengundian akan dibawa ke Lembaga Perjawatan Disiplin Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk proses seterusnya. Setuju. 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 Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39, Majlis Perundingan Kampung Danau Tutong mengadakan acara Song Noh Jati Li Danau di kawasan Gelanggang Sukan Kampung Danau pagi tadi.
Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga diadakan kayuhan berbasikal sejauh 30 km disempurnakan oleh pemangku pegawai daerah Tutong dan walkathon sejauh 3 km dengan menyusuri pantai Danau. Song Noh Jati Li Danau ialah bahasa dialek Puak Dusun di daerah Tutong yang bermaksud maritah kita ni ke danau. Tujuan utama acara Song Noh Jati Li Danau diadakan kerana ianya adalah salah satu aktiviti MPK Kampung Danau bagi menyambut sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun, dan juga hasrat pihak MPK Kampung Danau bagi mengadakan pelbagai acara seperti riadah, dan juga target utama kami ialah memperkenalkan produk-produk jualan penduduk kampung kepada orang ramai, khususnya sebagai menjadi pendapatan sara diri penduduk kampung. Sempena memperingati sambutan Isra' dan Mi'raj, Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamia mengadakan program Penjong Fajar Kagungan Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Program diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Antara yang hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, dan Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh. Pengarah Pusat Dakwah Islamia. Antara pengisian program tazkiyah bertajuk Kagungan Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang disampaikan oleh Awang Ahmad Ahyad bin Haji Amin Nur, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Kira-kira 150 orang menyertainya. Belia Mu'alaf Asy-Syahadah dengan kerjasama Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamia mengadakan program lawatan masjid bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Program diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Perasmian program disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Perguruan Agama Seri Begawan. Program bertujuan memantapkan dakwah serta menzahirkan corak kehidupan masyarakat Islam di negara ini. Turut hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamia. Pertandingan tazkirah kumpulan belia Masjid Senegara diungkayah bagi membentuk golongan pelapis da'i yang berkaliber. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pelbagai perkembangan dan kemajuan negara Brunei Darussalam dari pelbagai aspek dapat disaksikan, antaranya melalui penyediaan infrastruktur awam yang telah dan sedang dilaksanakan. Penyediaannya membuktikan komitmen kerajaan ke arah merealisasikan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu kualiti kehidupan yang tinggi setaraf dengan negara-negara maju di dunia. Kita ikuti laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Menjelang tahun 2035, sasaran kadar pemilik rumah atau Home Ownership Rate melalui Rancangan Perumahan Negara RPN adalah pada kadar 85%. Setakat ini, lebih 30,200 rumah di bawah RPN telah diserahkan kepada pemohon-pemohon yang berjaya. Manakala hampir 2,000 buah rumah lagi masih dalam pembinaan. Alhamdulillah, kalau kita lihat negara Brunei Darussalam sebelum merdeka dan selepas merdeka, banyak perubahan yang telah kita saksikan. Ya. Kalau kita lihat dulu sebelum merdeka, kita belum lagi mempunyai universiti, ya. Tapi sekarang ini kita sudah mempunyai 4 universiti. Ya. Bukan saja dalam menaik taraf kehidupan rakyat dan penduduk,
di negara ini malah juga sebagai pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi, menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara ini. Semua ini adalah untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Taraf perhubungan darat di negara juga turut dipertingkatkan. Pada tahun 2022, jalan raya dipanjangkan dengan jarak lebih 3,000 km, diikuti oleh penyediaan infrastruktur lain seperti pembinaan jejambat di beberapa kawasan. Selain menjadi mercu tanda pemodenan negara, terbinanya Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Penyeraan Ajah Saleha membolehkan pengguna untuk membuat perjalanan dengan lebih mudah, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Brunei Darussalam, banyak kemudahan seperti jambatan Suas, jambatan di Temburong satu jambatan lipas untuk ke Kampung Air, sama di Kampung Luguk ada flyover. Senanglah bagi rakyat Brunei Darussalam untuk macam melawat saudara-saudara. Dalam masa 5 tahun yang lepas ini, kebanyakannya jalan raya sudah dibuat di naik taraf, flyover dan perumahan-perumahan pun banyak sekian giat dibangunkan untuk orang tani. Sekolah pun sekarang ini pun dia lagi kalau macam dulu disimpan di tempat satu tempat, sekarang dipecah-pecahkan mengikut perumahan-perumahan. Dan klinik pun masa ini pun makin bertambah juga. Alhamdulillah, sebagai rakyat ke bawah duli yang Maha Mulia Berdikari Seri Baginda Sultan, kami dapat melihat perkembangan yang sangat pesat dari segi infrastruktur bagian jalan raya, bagian pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Banyak lagi kemudahan-kemudahan dan infrastruktur yang telah Baginda buat selama ini, di mana sekolah-sekolah, masjid-masjid dan juga bangunan-bangunan kerajaan yang dinaikkan taraf. Penyediaan infrastruktur awam berkualiti yang giat dilaksanakan oleh kerajaan sememangnya membantu negara dalam mencapai taraf hidup yang berkualiti tinggi. Justru, kita sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam perlu memainkan peranan dalam memastikan ia digunakan dengan sewajarnya. Muhammad Dan Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Awang Muhammad Hazwan Nizam bin Ibrahim dan Dayang Siti Amal Zakiah binti Haji Muhammad Yusof masing-masing juara bagi kategori belia dan belia wanis pertandingan tazkirah kumpulan belia Masjid Senegara bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusuk. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pertandingan bertujuan memberi kemahiran tentang cara menyampaikan tazkirah dengan berkesan. Di samping untuk membentuk golongan pelapis da'i yang berkaliber, pertandingan juga dihasrat untuk menyemai perasaan beragama yang mendalam di dalam jiwa belia khususnya dan melahirkan golongan belia remaja yang berani berucap di khalayak ramai. Persilakan Wakil Ketua Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bandar. Bagi melahirkan jemaah yang cintakan masjid dan memupuk semangat jemaah agar berani tampil, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong menganjurkan pertandingan seruan azan bersempena Hari Kebangsaan ke-39. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Masjid Kampung Bengkurong. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Seramai 29 peserta menyertai pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut adalah julung kali diadakan sebagai salah satu usaha untuk mencungkil bakat ahli jawatan kuasa masjid
belia-belia dan jemaah masjid serta memberi galakan kepada mereka dalam usaha memakmurkan masjid dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan ke arah mencapai matlaman menjadikan negara Brunei sebagai negara zikir. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan adalah pengawal selia bagi ejen pelancongan di Brunei Darussalam iaitu seperti yang terkandung di dalam Akta Pelancongan Bab 239. Mana-mana syarikat yang berhasrat untuk mengendalikan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan ejen pelancongan mestilah membuat permohonan ke Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi mendapatkan lesen. Bagi syarikat yang sudah berlesen dan bercadang untuk mengendalikan perkhidmatan haji ataupun umrah, hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama. Orang ramai dinasihatkan untuk hanya membuat urusan dengan ejen-ejen pelancongan yang berlesen bagi sebarang tempahan tiket, pakej percutian dan sebagainya, sama ada di dalam ataupun luar negeri, termasuk pakej haji dan umrah. Jabatan Kemajuan Pelancongan mengambil maklum buat masa ini terdapat aduan-aduan dari orang ramai mengenai dengan syarikat-syarikat yang tidak berlesen yang menawarkan perkhidmatan pakej-pakej pelancongan sama ada di dalam atau luar negeri, termasuk pakej umrah. Jabatan Kemajuan Pelancongan akan sentiasa memantau mana-mana syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti ejen pelancongan tanpa lesen yang sah bagi menjaga kesejahteraan orang ramai. Jabatan Kemajuan Pelancongan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat atau individu yang menjalankan aktiviti-aktiviti ejen pelancongan tanpa lesen yang sah. Dalam hal ini, Jabatan Kemajuan Pelancongan mengongsikan senarai ejen-ejen pelancongan terkini yang berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan yang mana ianya boleh didapati melalui laman sesawang www.tourism.gov.pn. Senarai ejen-ejen pelancongan tersebut akan sentiasa dikemaskinikan dan orang ramai digalakkan untuk sentiasa merujuk laman sesawang yang disediakan. Jika ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ejen-ejen pelancongan, orang ramai bolehlah menghubungi talian 238-2805 atau 238-2803 di waktu pejabat ataupun berhubung melalui email enforcement@tourism.gov.pn. Orang ramai juga boleh membuat aduan bagi ejen-ejen pelancongan yang disyaki tidak mempunyai lesen yang sah di talian dan email yang sama. Lebih 700 pelancong yang menaiki kapal persiaran di Seven Seas Marina dari Florida, Amerika Syarikat mengagumi keindahan dan pengalaman yang mereka perolehi semasa berada di negara ini. Kapal persiaran tersebut adalah yang kedua seumpamanya sejak sempadan negara dibuka bagi kelonggaran sekatan pandemik COVID-19. Para pelancong ditawarkan lawatan eksklusif ke tempat-tempat menarik di negara ini termasuk Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja, Jamia Seri Hasnal Bolkiah dan Kampung Air. 4 lagi kapal persiaran dijadual akan berkunjung pada tahun ini. It is my first time visiting Brunei. So far, it's just absolutely wonderful. The people that met us at the cruise ship were very, very nice. Everything that we've seen is very clean. The people, very polite. It's a wonderful country. Of course, this is my first time here in Brunei, and I'm so grateful to be here. And it's been an incredible experience so far. Sebanyak 8 buah syarikat berdaftar di Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah menggunakan visa umrah Arab Saudi bermula dari tahun 1443 Hijrah hingga 1445 Hijrah. Menurut siaran akhbar Kementerian Hal Ehwal Ugama, menerusi Jabatan Urusan Haji, syarikat-syarikat berkenaan adalah seperti yang tertera.
Sementara itu, sebanyak 15 buah syarikat berdaftar diberikan kebenaran mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2023 Masihi. Senarai terkini boleh diperolehi melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di kheu.gov.bn atau Facebook Kementerian Hal Ehwal Ugama atau berhubung terus ke Jabatan Urusan Haji melalui talian 2384478. Persatuan Bulan Sabit Merah menerusi Badan Bertindak Bantuan Kemanusiaan Bulan Sabit Merah menganjurkan Karnival Amal menjana dana tabung kemanusiaan gempa bumi Turkiye dan Syria. Karnival diadakan di Kompleks An-Najat, Bribi. Pelancaran karnival disempurnakan oleh Pengeran Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof bin Pengeran Haji Bahar yang dipertua Persatuan Bulan Sabit Merah dan Datin Haja Dayang Norayati binti Pihin Orang Kaya Shah Bandar, Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi, Pengarah Urusan Adha Sdn Bhd. Semua kutipan dan hasil daripada karnival tersebut akan disumbangkan sepenuhnya kepada tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Permohonan skim biasiswa bagi mengikuti program-program ijazah sarjana muda, sarjana, doktor falsafah dan ikhtisas sesi pengajian 2023-2024 kini dibukakan. Terma dan syarat serta borang permohonan bagi skim biasiswa berkenaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.kheu.gov.bn. Pertanyaan lanjut boleh merujuk ke unit biasiswa bahagian pembangunan sumber tenaga manusia dan biasiswa Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui talian telefon 833-0064 semasa waktu bekerja atau melalui email biasiswa@jpi.edu.bn. Manakala pendaftaran bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama Brunei SPUB, Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB dan Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU 2023 akan dibukakan mulai esok 6 Mac sehingga 1 Mei 2023. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam perkara itu mengingatkan para pengetua Sekolah Menengah Aram, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah, guru-guru besar sekolah agama yang berkenaan serta calon-calon persendirian yang berkeinginan untuk menduduki peperiksaan-peperiksaan tersebut supaya dapat mengambil borang-borang pendaftaran di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam bertempat di lantai bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar semasa waktu pejabat. Sebagai sebahagian daripada program pembangunan eksekutif Pegawai Pengurusan Pertengahan EDP-MMO ke-33, The Goodwill Crew menganjurkan Pantry Kitani, sebuah platform bantuan makanan berkonsepkan pantry community yang akan beroperasi dari 9 hingga 11 Mac 2023. Dalam pada itu, orang ramai dialu-alukan memberikan sumbangan mereka melalui program Food Donation Drive bermula hari ini hingga 11 Mac 2023 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di BIBD Connex, Kampung Lambak Kanan. Sebarang maklumat hubungi telefon 896-9648 atau layari Instagram @goodwill_pantry kitani.
ke arah memelihara dan membersihkan kawasan masjid agar lebih kondusif dan lebih terjamin keselesaannya, satu aktiviti amal kebajikan diadakan pagi tadi di Masjid Sungai Teraban, daerah Blain. Kerja-kerja membersihkan dikendalikan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban dan Masjid Kampung berkenaan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blain serta Persatuan Bref Negara Brunei Darussalam. Aktiviti bertujuan merapatkan silaturahim dan memupung kesefahaman dalam kalangan sukarelawan yang terlibat. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBD melalui one week bid akan diumumkan esok 6 Mac 2023. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi akan mengumumkan keputusan berkenaan melalui laman sesawang JPD di www.gov.pn dan juga di www.nomborku.gov.pn. Semua penanda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 2451990 atau 91, WhatsApp 673-718-1641 atau melalui email info_itd@jpd.gov.pn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang JPD dan Instagram @jpd.pn bagi maklumat lanjut. Majlis Perundingan Kampung Pancur Daerah Tutong dengan kerjasama Wolfpack Training Ground mengadakan pertunjukan latihan boxing dan kickboxing sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39. Acara diadakan petang tadi di kawasan Pasar Malam Seri Kenangan, daerah Tutong. Acara antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada para peserta memaparkan bakat mereka dalam sukan seni bela diri sekaligus menarik minat para belia terhadap sukan tersebut serta memupuk semangat warga sihat. Dalam pertunjukan tersebut, menyaksikan latihan boxing dan kickboxing sebagai sukan tempur iaitu combat sport seni bela diri yang berfaedah untuk meningkatkan tahap kecergasan. Di akhir pertunjukan tersebut, penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Kampung Sengkarai. Muhammad Rafi. Pasukan KB Bull Brother dan pasukan Chen Blong masing-masing muncul juara bagi kategori A dan kategori B dalam kejohanan tarik kalan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun. Perlawanan peringkat akhir berlangsung petang tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Dalam perlawanan akhir bagi kategori A iaitu berat badan terkumpul 580 kg bagi 8 orang penaring, pasukan KB Bull Brother menewaskan pasukan Chen Blong. Sementara dalam kategori B iaitu berat badan terkumpul 720 kg bagi 8 orang penaring, pasukan Chen Blong mengalahkan Mengkubau United. Sementara itu, pasukan KB Bull Brother juga dinobatkan sebagai pasukan terbaik kategori A dan SPSS Tiger muncul pasukan terbaik bagi kategori B. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Pengeran Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 10 buah pasukan menyertai kejohanan yang juga dihasran meningkatkan prestasi sukan tarik kalan di negara ini.
Lebih 200 muslimah masjid meluangkan hujung minggu dengan menyertai riadah berjalan kaki bagi muslimah masjid daerah Brunei dan Muara sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Aktiviti berlangsung pagi tadi di kawasan Masjid Al-Muhtadi Billah, Kampung Sungai Kebun. Hadir Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Riadah berjalan kaki sejauh 3 km anjuran bahagian muslimah Masjid Al-Muhtadi Billah disertai oleh para muslimah dari 15 buah masjid di daerah Brunei Muara. Menerusi aktiviti riadah dihasrat menyemarakkan semangat patriotisme para muslimah masjid di samping dapat mengekalkan kecergasan agar menjadi warga yang sihat dan seterusnya menjayakan wawasan Brunei 2035. Bola sepak Liga Super Brunei. Pancur Murai FC menumpaskan Rimba Star FC 1-0 dalam perlawanan yang berlangsung petang tadi di Padang Kompleks Sukan Berakas. Pancur Murai menjeringkan gol tunggal perlawanan melalui Muhammad Iqmal Halim Murah pada minit ke-57. Melalui jaringan tersebut memberikan Pancur Murai FC 3 mata bagi kemenangan pertamanya. Sukan Asia ke-19 akan diadakan di Hangzhou, Republik Rakyat China dari 23 September hingga 8 Oktober 2023. Dengan hanya tinggal 7 bulan saja lagi, Majlis Olimpik Asia telah kian mempromosikan acara sukan tersebut melalui siri Fun Run dengan bulan Februari dan Mac dijadualkan untuk negara Asia Tenggara termasuk negara Brunei Darussalam. Acara Fun Run akan diadakan pada 12 Mac ini di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin. Ia dianjurkan oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara tersebut dibuka bagi penyertaan orang ramai dan ia dibahagikan kepada 5 kategori. Pendaftaran telah dibuka kemarin 4 Mac sehingga 9 Mac 2023. Pendaftarannya hendaklah mendaftar di Jabatan Belia dan Sukan. Waktu pendaftaran adalah pada hari-hari bekerja bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 4 petang. Peserta yang berdaftar boleh mengambil baju kemeja T Asian Games Fun Run secara percuma di Jabatan Belia dan Sukan pada hari Sabtu 11 Mac 2023 dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan pukul 2 petang hingga 4 petang.